Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pelajar, para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita menyambung perkataan Syekh Al-Bahari rahimahullahu taala dengan katanya wa ala arsyihi istawa wa ilmuhu bi kulli makanin la yakhlu min ilmihi makan. Sifat yang kelima yang disebut dalam nas ini, dalam peragan ke-11 ini, ialah sifat istiwa 'alal arsh. Keberadaan Allah Ta'ala di atas singgah sananya. Dan ini adalah sifat yang sering menjadi perdebatan semenjak kurun kedua hijrah, di penghujung kurun kedua hijrah. Kita sekarang di kurun ke-15 hijrah. Dah nak masuk ke penghujung. Kita sudah nak menghampiri pertengahan kurun ke-15 hijrah. Ya. Jadi bayangkanlah kalau satu kurun itu lebih kurangnya 100 tahun. Ya. Jadi ini adalah satu perdebatan yang bukan berlaku macam semalam. Ini adalah hakikat yang perlu diketahui oleh golongan yang suka nak jadi keyboard warriors. Ya. Sama ada daripada kalangan Salafi, daripada kalangan Aswaja. Ya. Pertama sekali mereka kena faham bahawa benda ini bukan benda yang boleh diselesaikan dengan perdebatan di ruangan chat atau di komen Facebook atau berbalas Twitter atau berbalas TikTok. Ya. Dan memang kita akui kita perlu mengikuti yang hak itu tanpa sebarang keraguan lagi. Akidah yang hak ialah akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah berlaku pada ijma' akan generasi as-salaf as-salih radwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini mesti dijelaskan kepada masyarakat, diberitahu kepada umat Islam apakah pegangan yang benar. Tetapi tentulah umat Islam semenjak kurun ke-3 hijrah mengalami banyak lagi isu-isu yang lain. Walaupun kita kata betul isu beriman dengan sifat Allah Ta'ala ni adalah isu usul. Tetapi kita kena faham kita ada isu usul dan kita ada isu furu'. Betul. Dalam permasalahan agama. Tetapi usul dan furu' bukan di atas satu derajat yang sama. Usul itu sendiri bukan di atas satu tapak yang sama. Ya. Dia ada aslul usul, usul yang memang usul kepada usul, dan ada juga cabang kepada usul. Dia usul, tetapi usul itu adalah cabang kepada usul yang lain. Ataupun dia adalah usul, tetapi ada lagi usul yang lebih atas. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang mesti difahami tentang keutamaan setiap perkara. Yang sebahagian ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi menamakannya dengan fiqhul awlawiyat. Ada di kalangan ulama yang lain seperti Al-Qarahdari menamakannya sebagai fiqhul mizan. Ya. Setiap benda Allah Ta'ala telah jadikan dia pada tempatnya.
kita pertahankan kebenaran. Seperti mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala datangi kepada beliau sekumpulan ulama mengadu kepada beliau bagaimana Khalifah Al-Wathiq Billah yang mewarisi takhta daripada ayahnya Al-Mu'tasim Billah, bahkan bukan saja mewarisi takhta, bahkan mewarisi ideologi dan pemikiran berpegang dengan Al-Quran makhluk, dan lebih ekstrim lagi. Ya, lebih ekstrim daripada bapaknya. Dan lebih bersemangat mempertahankan akidah dan lebih percaya dan lebih yakin. Dan penindasan yang dibawa oleh Al-Wathiq terhadap ulama-ulama termasuk Imam Ahmad lebih keras. Imam Ahmad dilarang untuk hadir ke masjid, tidak boleh solat jemaah, tidak boleh solat Jumaat. Bukan sekadar nak mengajak, sembahyang Jumaat pun khalifah tak bagi. Bahkan dia tak boleh duduk di tempat yang khalifah ada. Dia kena sembunyi, tak boleh tunjuk ke wajahnya. Subhanallah. Ini lebih berat daripada kena seksa, kena pukul dan sebagainya. Dipulaukan, dipencilkan dalam masyarakat. Sedangkan penyelewengan yang dibawa oleh Al-Wathiq ini adalah penyelewengan yang berat dalam usul. Tetapi bila ulama-ulama ni datang dan mengadu kepada Imam Ahmad dan tanya apakah tidak patut kita menggulingkan Al-Wathiq Billah, maka Imam Ahmad kata ad-dima ad-dima, al-fitnah al-fitnah. Jangan timbulkan kekacauan, huru-hara, fitnah. Ulama kata, bukankah ini fitnah? Yang kita duduk ni fitnah, huru-hara, kacau akidah. Usul pula tu. Kan? Ha. Tapi Muhammad kata ad-dima ad-dima. Darah kaum muslimin. Sekarang yang kena, kalau kena pun, kalau ada pun yang kena hukum mati, kena penjara, kena sebat, ialah kita, golongan tertentu, golongan ulama. Tapi kalau berlaku rampasan kuasa, yang akan terlibat tu lebih luas lagi. Ya. Dan banyak pihak yang akan ambil kesempatan yang tidak ada kena mengena dengan isu yang kita bangkitkan daripada awal. Dia akan datang dan menunggang isu yang sebenarnya dia pun tak adalah yakin sangat dengan apa yang kita yakin. Ya. Di sini lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia ada fiqhul awlawiyat, dia ada fiqhul mizan. Walaupun kepercayaan Al-Wathiq itu bercanggah dengan usul akidah. Bahkan tidak ada khilaf di kalangan ulama. 500 ulama ahli sunnah wal jamaah telah berfatwa, barang siapa yang kata Al-Quran makhluk adalah kafir. Tapi selama mana Al-Wathiq khalifah ini ada uzur dan tidak dihukum sebagai kafir, bahkan masih lagi dipanggil Amirul Mukminin, bukan sekadar Muslim, bukan sekadar mukmin biasa, bahkan Amirul Mukminin, ketua orang yang beriman. Maka kita tak boleh atas alasan kita nak memperjuangkan usul, nak perjuangkan akidah, ini usul, ini akidah, kita menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dan ini antara perkara yang sering ditunggang oleh golongan yang mendakwa diri mereka salafi kadang-kadang, bahkan juga dalam kalangan aswaja. Ini bukan berkaitan dengan aliran, dia lebih kepada satu bentuk tipologi pemikiran, ya, dan paradigma. Kalau dalam kalangan salafi sering ditengaran golongan madkhali, yang dalam ketika mana umat Islam sedang berjuang menentang orang kafir Yahudi, ya, mereka timbulkan isu Hamas itu begini, Hamas ini begini, ini ikhwani, ini apa sekian, manhaj tak betul. Ini dalam kalangan salafi. Dalam kalangan aswaja juga ada.
Ketika mana umat Islam sedang bersabung nyawa, bertaruh nyawa, berjihad jalan Allah Ta'ala, melaksanakan tuntutan yang sebenarnya tuntutan itu adalah fardu ke atas kita semua, tapi mereka yang menggalas tanggungjawab tersebut bagi pihak kita, melepaskan kita daripada azab Allah Ta'ala. Ya? Bukan nak terima kasih, tapi tuduh pula Hamas ni Qutbi lah, Salafi lah. Itu yang geng Aswaja. Aswaja pula jarah Hamas sebab mereka ni Salafi, sebab mereka ni Qutbi, kononnya mengikut fikiran Syekh Qutb, Salafi, Takfiri. Yang, yang Salafi pula tuduh Hamas itu dengan Ikhwani. Ha? Apa nama, kerjasama dengan Rafidah. Ya? Ada pun mungkin betul ada kesalahan-kesalahan pada pandangan awak. Ini bukanlah situasinya dari segi timbangan neraca yang adil yang Allah Ta'ala turunkan kepada para anbiya untuk kita melakukan perkara ini ketika waktu yang tidak selayaknya. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah Ta'ala pesan kepada kita dan perintahkan kepada kita dan bagi kita satu larangan yang keras. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Kalau itu dengan ahli kitab. Apakah? Ya, inilah kita kata ciri-ciri khawarij yang ada pada golongan ini. Ketika mana umat Islam sedang bertarung nyawa, berjuang, pertahankan agama Allah Ta'ala, tanah air umat Islam, daripada mereka sibuk condemn Yahudi dan sebagainya, mereka tuduh pula orang Islam. Inilah ciri-ciri khawarij. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthad. Mereka berperang dengan orang Islam dan membiarkan penyembah berhala, orang kafir. Hakikatnya memang ada ciri-ciri khawarij ini jelas kelihatan pada golongan ini. Tak kira lah yang mendakwa mereka Salafi, yang mendakwa mereka Aswaja. Isunya bukan Salafi pada Aswaja, tapi cara pemikiran ini, corak pemikiran ini, tipologi pemikiran ini. Ini adalah pola, corak, tipologi pemikiran khawarij. It's not about the sectarian, about the group. It's about the ideology, the paradigm, the types of thinking. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Bukan isu besarnya bukan pada bukan pada apa kita kata aliran mana yang dia dakwa dia ikut. Ya. Golongan Madkhaliyah dengan caranya mengikut Ali Jum'ah, Jum'atiyah dengan caranya. Berbeza pada banyak isu tetapi pada satu benda dia pun bertemu. Mereka menjadi lidah tidak resmi. Ketika mana berlaku konflik orang Islam dengan orang kafir, mereka mengambil posisi yang sangat ganjil, syadz, bimarrah. Dan ini hakikat dan fakta yang kita kena akui. Ianya berkaitan dengan cara pemikiran dan paradigma kita melihat sesuatu isu. Sesuatu isu. Dia bukannya isu aliran, manhaj. Itu semua cover up lah, make up lah kita kata. Masing-masing guna alasan yang sama lah. Pengikut Ali Jum'ah pun mencela Hamas dengan cara yang sama. Ini isu akidah, isu sekian. Ya. Pengikut Madkhali pun sama juga. Isu akidah, isu manhaj. Same type. Ya. Walaupun manhaj yang mereka maksudkan itu mungkin berbeza kandungannya, tetapi
Perkataan, the word the same. Ya. Jadi ini masalah. Jadi maknanya kedua-duanya mesti ada something wrong tentang lain. Bukan isunya pada aliran yang mereka ikut tu. Tetapi perangai dan peribadi, kerana kecenderungan peribadi tertentu, kecenderungan politik tertentu, hawa tersendiri, ada hawa. Ini kita kena hati-hati tu. Dalam kelas hari Sabtu kita dah sebutkan. Aliran apapun, pemikiran agama apapun, kalau seorang pemerintah atau diktator pandai adun dan olah dan cari tokoh-tokoh yang betul, dia boleh gunakan aliran itu sebagai candu. Agama itu pada dirinya sendiri bukan candu. Ya. Tapi kalau diolah, kalau dia cerdik, dia pandai, dia boleh jadikan apa aliran pun. Kalau di Mesir, kita tengok Sisi menggunakan aliran Aswaja ini sebagai candu. Ya. Di negara Arab yang lain, ada aliran-aliran lain pula yang akan digunakan. Ya. Jadi itu adalah cara bagaimana kelaziman satu pemikiran itu diselewengkan. Ya. Diselewengkan. Kata kalau kita baca sikap mauqif para ulama salafi yang terdahulu, Syekh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani rahimahullah ta'ala, berbeza kerana mereka meletakkan diri mereka sebagai ulama millah, ulama agama, bukannya ulama kerajaan, bukannya ulama pemerintah. Tetapi ada golongan yang mungkin secara nasabnya, secara penisbatannya kepada salafi, tetapi dia meletakkan dirinya sebagai ulama daulah. Dan ada golongan lain pula meletakkan dirinya sebagai ulama ummah. Yang mana Syekh Ibn Uthaymin kalau sebut ulama ni 3 jenis. 2 tak betul, 1 yang betul. Yang betul itu ialah ulama millah. Ulama yang meletakkan dirinya sebagai jurucakap bagi agama. Apa yang agama nak, itu yang dia cakap. Tak kira apa orang nak kata. Dan ada ulama yang bercakap bagi pihak pemerintah, ulama daulah. Bukan apa yang dikira oleh agama, tapi dia mencari ramuan daripada agama untuk kecenderungan dan hawa nafsu orang yang dia sokong. Dan satu golongan ulama yang lain pula menggunakan pemikiran dan agama yang dia pegang untuk memenuhi syahwat masyarakat awam, ulama ummah, orang ramai. Dia nak jadi popular dalam kalangan orang ramai. Ini sebab itu kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, ulama ni dia kena bebas daripada 2. Ya, dia tak boleh dijadikan boneka di tangan pemerintah, tidak juga boneka di tangan rakyat, di tangan orang ramai. Ya, dia sepatutnya menjadi hakim, dia menjadi orang tengah yang memberi keputusan agama, al-muwaqi' ar-rabbil alamin, yang menjadi penanda tangan bagi pihak Tuhan sekalian alam, menentukan siapa yang betul, siapa yang salah, tak kiralah pemerintah ke rakyat ke. Subhanallah. Ini pemikiran yang perlu dibetulkan. Apa kaitan dengan cerita kita sebelum nak pergi kepada cerita istiwa ini? Karena kita dah melihat begitu banyak pergaduhan, perdebatan, kutuk-mengutuk, ya, kerana isu ini. Sehingga seolah-olah tidak ada lagi ukhuwah Islamiyah. Sehingga menghalalkan untuk fitnah-memfitnah. Bercakap atas lidah orang apa yang orang tak cakap. Menyumbat ke mulut orang apa yang orang tak sebut. Ya, Aswaja tuduh golongan salafi ini mujassimah, musyabbihah, sampai ke tahap mengkafirkan. Tidak betul. Ya. Ada pula yang sampai ke tahap golongan salafi menyamakan Asy'ariyah itu dengan Jaham bin Safwan 100%, tidak ada beza.
seperti yang berlaku di kes di Terengganu. Ya, ini juga ajaran yang tak betul. Yang ekstrim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dah kata bahawa golongan yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah ini ada 3 darjat. Jahmiyah mahdah, Jahmiyah yang memang Jahmiyah, memang pengikut Jaham dan Safwan. Kemudian Jahmiyah Mu'tazilah yang mereka ini tidak sama. Hukumnya berbeza. Dan kita ada golongan yang Mutajahimah yang terpengaruh dengan pemikiran Jaham, tapi bukan semuanya. Dan kita dah bahaskan kenapa Asy'ariyah ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai golongan munafiqah, golongan yang mencampur aduk. Jadi hukum tidak sama, darjatnya berbeza. Ia Jahmiyah tapi dengan hukum yang berbeza. Kamu tak boleh ambil tempek perkataan ulama salaf al-Jahmiyah tu kufar. Lepas tu kamu gunakan perkataan ini untuk semua jenis. Salah. Kerana al di sini adalah al-ahdiyah. Bukannya al-istighraq jami' al-Jahmiyah. Ya. Iaitu Jahmiyah yang ada di zaman mereka. Merujuk kepada zaman mereka. Itulah Jaham dan Safwan dan pengikutnya. Okay. Jadi ini benda yang jadi kemuskilahan bila tidak mengambil ilmu mengikut jalan yang telah ditetapkan ulama mutaakhirin. Suka nak lompat kepada ulama, lompat tangga. Nak mengaji akidah salaf, terus pergi kepada kitab-kitab Barbahari, pergi kepada Sunan Syarhus Sunnah, Al-Barbahari, Syarhus Sunnah, Al-Muzani, tanpa merujuk kepada olahan, syarahan, penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagai misal, Ibn Qayyim, ulama-ulama mutaakhirin. Ini adalah bahaya. Dan ini juga yang melahirkan golongan Madkhaliyah yang mengambil secara literal tanpa memahami maqasid, tanpa memahami selok-belok ucapan-ucapan ulama salaf tentang jarh ta'dil, tentang tahzir ahli bid'ah, tentang hajrul mubtadi', tanpa melihat kepada kaedah itu secara keseluruhan, hanya mengambil. Itu ada di kalangan ulama Madkhaliyah yang tulis kitab tentang hajr dan tahzir ahli bid'ah. Dia hanya just kumpul nukilan perkataan ulama tanpa diberi penjelasan, tanpa diberikan taq'id, ta'sil. Macam tu saja dihidangkan kepada pengikut mereka. Sedangkan guru kami hafizahullah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, tesis beliau kenaan dengan mauqif ahli sunnah wal jamaah min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli al-ahwa' wal bid'ah diperincikan, diperjelaskan kaedah-kaedahnya. Bukan kita ambil perkataan salah macam tu, betul kita praktik. Tak betul. Dan ulama-ulama salafi dah banyak menjelaskan kepincangan cara fikir, cara bermanhaj yang dibawa oleh golongan Madkhaliyah, antaranya guru kami sendiri Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, Syekh Salih Al-Utsaimin. Ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena. Dan kita tengok apa jadi kepada golongan Madkhaliyah ini, akhirnya mereka berantakan sesama mereka. Yang dulunya dianggap al-allamah, al-imam, al-faqih, tiba-tiba hari ini sudah menjadi al-jahil, al-mubtadi', al-dhal. What is this? Dulu orang yang kau julang, yang kau angkat, yang kau junjung, tiba-tiba kau pijak, benamkan dia. Hanya kerana masalah-masalah yang tetek bengek. Yang nak kata furuk pun tak furuk. Bawah lagi pada furuk. Furuk pada furuk pada furuk. Kan? Ini perkara yang sangat 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 membimbangkan satu segi dan sangat menyedihkan dan sangat Allahul musta'an. Tapi ini ujian.
Ini ujian. Ya. Jadi juga berlaku kepada golongan Aswaja. Berlaku dalam kalangan umat Islam bersama mereka. Ya. Tidak ada kefahaman yang jitu. Tidak ada. Memang ada ulama-ulama yang rasa begitu sedih dengan pecahan ini, lalu mereka cuba nak mencari formula bagaimana nak mendekatkan. Kalau dulu Abu Hamid Al-Ghazali begitu sedih melihat bagaimana golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah saling kafir mengkafirkan bersama mereka, maka beliau mengambil inisiatif menulis kitabnya Faisalut Tafriqah Bainal Islami waz Zandaqah. Tapi pendekatan yang beliau gunakan, macam mana kita dapat lihat, agak kurang tepat kerana beliau mengambil pendekatan untuk meremehkan masalah itu sendiri. Sedangkan memang ada isu-isu yang menjadi pertikaian di antara Sunni dengan Mu'tazili, itu adalah perkara yang memang besar, yang memang bukan lagi perkara yang kita boleh kata ada kita boleh anggap dia sebagai perkara yang sekadar khilaf lafzi. Tidak. Memang dia khilaf yang betul, yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tapi datang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia menyelesaikan isu ini dengan formula beliau, takfir, tafsir, tabdi' yang mutlak dengan yang muayyan. Bagaimana sikap kita husnul zan kepada pihak orang Islam yang lain. Ya? Sampai ke tahap Syekhul Islam Ibn Taimiyah husnul zannya kepada orang yang ahli qiblah, kepada Ibn Arabi. Ibn Arabi. Walaupun Ibn Taimiyah tidak pernah syak walaupun sekelumit bahawa apa yang ditulis dalam kitab-kitab Ibn Arabi, memang Ibn Arabi tulis dan memang itu adalah kufur. Tapi bila orang tanya, kau jazam ke Ibn Arabi ni kafir? Dia kata, aku tak berani kata. Aku tak tahu macam mana kesudahan hidup dia. Sebab dia juga dilihat orang yang multazim dengan syariah. Bukan orang yang meninggalkan syariah, bukan orang yang tinggal semayang, bukan orang yang sampai ke tahap itu. Dan ini pendekatan yang berbeza dengan yang dibawa oleh Abu Hamid Ghazali. Maksudnya, diberikan mizan yang cantik. Mizan kepada masalah, tidak, jangan kacau. Ya, ini masalah ini memang masalah usul, ini masalah furu', ini masalah usul-usul, ini far'ul furu'. Ya, tak ada masalah. Kita kena akui, ini masalah yang besar. Tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang, ini berbeza faedahnya. So, dibezakan di antara interaksi dengan isu, dengan ideologi itu sebagai ideologi itu sendiri, dan bagaimana berinteraksi dengan orang, individu. Yang mana individu ini orang Muslim, ahli qiblah, yang mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. So, ini pendekatan yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini bertepatan dengan apa yang beliau telah istimbatkan daripada fiqh as-salafus salih. Fiqh as-salafus salih inilah yang sahih, yang bertepatan. Ya. Jadi memang kita tengok ada ulama-ulama kontemporari pun cuba, macam Al-Qaradawi, ya, cuba nak, orang kata apa, nak cari penyelesaian. Sebelumnya Hasan Al-Banna, tapi pendekatan yang mereka bawa itu lebih kepada pendekatan Al-Ghazali kadang-kadang, kerana dia cuba nak meremehkan masalah itu sendiri. Itu kurang tepat. Kerana memang ada masalah yang memang bukan remeh. Masalah itu memang masalah besar. Khilaf yang memang khilaf yang jauhari, khilaf yang memang esensi dalam ajaran Islam. Kita tak boleh kata demi untuk masalah umat kita kata tak apalah ni khilaf furu'. No. Tak boleh macam itu. Ya. Jadi kita kena tegas dengan isu. Dalam masalah istiwa yang kita akan bincang ini, kita kena tegas. Kita kata ini masalah yang usul. Masalah akidah yang penting.
yang tidak boleh dipandang remeh, yang mesti dijelaskan hakikat kebenarannya kepada orang ramai, dibantah kebatilan-kebatilannya. Tetapi bila kita berinteraksi dengan pihak lawan, kita berinteraksi sebagai sesama Muslim dengan ada di sana husnudzan, dengan di sana menjaga adab-adab persaudaraan Islam. Itu yang sepatutnya, bukan dengan melemparkan tuduhan yang tiba-tiba sewenang-wenangnya Wahabi ini Mujassimah, Wahabi ini menggunakan gelaran-gelaran yang buruk, Wahabi lah apa lah. Ya betul. Ini nasihat kepada golongan Aswaja juga. Ya. Karena mereka juga saudara se-Islam, saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Dan memang berlaku perperangan, pergaduhan bersama Islam. Allah ada sebut dalam surah Al-Hujurat. Ya. Gaduhan. Kita kena damaikan. Bukan bermakna kita menafikan kebenaran yang ada. Tidak. Ibn Taymiyah rahimahullah tidak pernah berganjak daripada prinsip akidahnya. Walaupun di antara peristiwa yang paling besar menunjukkan sikap ini, kaedah ini secara praktikal, bila anak-anak murid dia datang jumpa Ibn Taymiyah, dia berkata, kami dah tak boleh sabar lagi. Kami dah tindakan Al-Bakri yang buat macam-macam kezaliman kepada Ibn Taymiyah. Dia kata, kami nak havoc satu negeri, satu Mesir. Kami nak buat rusuhan, nak buat huru-hara demi nak mempertahankan maruah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, nak mempertahankan kebenaran. Dia kata, jangan. Boleh jadi sebenarnya musuh aku ini dapat pahala atas apa yang dia buat. Tercengang anak-anak muridnya. Macam mana Al-Bakri ni yang tuduh engkau begini, begini, penjara engkau begini, begini, begini. Tiba-tiba engkau kata dia dapat pahala. Sedangkan kau kata akidah dia batil. Dia kata kalau macam tu akidah dia betul lah. Akidah engkau salah pasal dia dapat pahala. Ibn Taymiyah kata, dah, aku yang betul. Dia salah dari segi akidah. Terkejut pula anak murid dia. Macam mana tu? Ibn Taymiyah kata, akidah dia yang betul. Akidah Bakri salah. Tapi perbuatan Al-Bakri memusuhi Ibn Taymiyah dan nak menekan akidah yang batil tadi kepada Ibn Taymiyah, dapat pahala. Macam mana tu? Ibn Taymiyah kata, ialah dia buat benda tu kerana dia sangka dia betul, ijtihad. Dia bukan ada niat jahat. Bukan kerana hawa nafsu. Dia nak pertahankan apa yang dia sangka betul. Kan? Jadi kita tak boleh ada su'udzan kepada orang Islam, sama Islam. Dan ini adalah sikap yang sangat menakjubkan. Khilaf Al-Bakri dengan Ibn Taymiyah bukan lagi masalah istiwa. Ini dah masalah minta doa kepada orang mati. Tak apa tabarruk, tak apa istighatsah dengan orang mati. Khilaf yang lebih besar daripada isu istiwa. Khilaf yang menyentuh langsung makna dua kalimah syahadah. Pun Ibn Taymiyah masih considerate dan bertoleransi dengan individu, bukan dengan masalah. Masalah kita tahu Ibn Taymiyah rad panjang kitab dia, Ar-Rad al-Bakri. Tapi dengan individu berbeza. Sehingga Al-Bakri itu sendiri bila dia mengalami masalah politik dan sebagainya, dia ancam nyawanya, dia tidak pijak nak pergi ke rumah orang lain, melainkan minta perlindungan kepada Ibn Taymiyah pasal dia tahu Ibn Taymiyah itu orang yang bersifat objektif, bersifat begitu tinggi futuwahnya, menjaga persaudaraan Islam itu tinggi. Dan ini mungkin kita akan bawa juga nanti dalam kelas Tahqiq Tauhid, masalah futuwah antara amalan hati. Dia berkaitan dengan amalan hati, merasai dan menghayati persaudaraan sesama umat Islam. It's all about apa nama kita kata, the action or the actions of
Heart, amalan hati, syuur, masyair, sejauh mana kuatnya perasaan ukhuwah kita kepada orang Islam yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sejauh mana kita berpegang dengan hadis ini. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil bunyan. Ini yang dihayati betul oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Sebab itu dia boleh tegas dengan prinsip, boleh memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan betul, dengan jelas, dengan objektif, tanpa dipengaruhi mana-mana kecenderungan hawa nafsu, dan dalam masa yang sama dia boleh bersikap adil, bersikap jujur, bersikap ukhuwah kepada musuh-musuhnya. Ini yang kadang-kadang memang payah sukar. Tapi itulah golongan Salafi kena kembali menjadikan Ibn Taimiyah itu sebagai role model mereka dalam meneladani salaf. Kita nak ikut salaf, nak ikut sahabat, nak ikut Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, kita kena cari golongan mutaakhirin yang lebih hampir dengan kita, yang situasi hidupnya nak hampir sama dengan kita, untuk melihat bagaimana kehidupan salaf itu dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita. Ya? Bagaimana sikap salaf itu boleh diterjemahkan dalam suasana kita hari ini yang jauh berbeza dengan suasana zaman salaf. Nah, jadi ini cara yang kita kena fahami sebagai mukaddimah sebelum kita nak bincang isu yang panas. Dan semua sifat-sifat yang kita bincang sebelum itu panas, tapi sifat istiwa ni dah selalu menjadi satu isu yang besar, yang selalu begitu berbuih-buih, ya. Tapi memang tidak akan ada penyelesaian. Itu kehendak Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala nak macam itu untuk dari segi kauni, iradah kauniyah Tuhan. Dia nak berlaku perselisihan di kalangan umat Islam tentang masalah ni. Ya. Itu kita kena terima, kita kena redha dari sudut dia sebagai qadar. Ar-redha bil qada'i wal qadar. Walaupun dari sudut dia sebagai maqdur, maqdi, memanglah kita tak redha dengan benda batil. Tapi kita kena redha dari sudut dia sebagai qadarullah. Walaupun dari sudut dia sebagai al-maqdur, benda yang ditakdirkan, ada benda yang ditakdirkan Tuhan yang kita kena redha kalau dia adalah sesuai dengan syariat, dan ada benda yang kita tak boleh redha kalau dia bercanggah dengan syariat. Tapi dari sudut dia adalah qadarullah, ini tidak boleh dipertikaikan. Dan kita kena mengakui dianya ada hikmah. Dan kita kena berhadapan dengan maqdur tadi mengikut ketentuan Allah Ta'ala juga. Qadar syar'i Allah Ta'ala. Tak boleh dengan hawa nafsu kita. Ya. Jadi inilah apa yang anda nak sampaikan sebagai mukaddimah sebelum kita nak pergi bahas, sebab kita akan bincang isu istiwa ini. Mungkin akan ada bantahan, dan akan sebut perkataan-perkataan kepada orang yang tak percaya kepada istiwa ini, atau orang yang takwil. Kita akan guna istilah yang mungkin, istilah-istilah yang mungkin dianggap kasar, anggap keras. Tetapi kita kena faham usul yang kita pegang tadi, yang kita dah bincangkan dalam mukaddimah ini, supaya tidak jadi salah sangka dan dipotong-potong, betul dituduh. Jadi ustaz ni kata macam ni, dia kata kita macam ni lah, so dia ni macam ni lah. Tak mahu macam itu. Kita setiap golongan kita menilai dia dengan usul dia, bukan dengan apa yang kita nak faham. Ya? Bukan apa yang kita nak faham. Kita kena menilai dengan usul dia. Okey. Baik. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.